Jadi kalau alkohol ni berkaitan dengan kulit, tambah sekali dengan kulit lah. Jadi kalau kita nak bagi kulit cantik, di salah satunya kita selalulah sapu minyak zaitun. Minyak zaitun ni bagus untuk kulit lah. Sapu malam-malam nak tidur tu, sapu minyak zaitun kat tangan-tangan kita ni, kat kaki-kaki kita ni, bagi kulit kita dilembab elok. Khasiat ataupun aloe vera pun bagus, sapu aloe vera ni. Sebab aloe vera ni dia awet muda. Kalau kita menggunakan dia awet muda ni kan. Jadi ramuan yang saya abang yang mula-mula tadi tu, itu bagus. Kita minum, dia akan membantu kulit kita jadi cantik lah. Sebab kunyit tadi dia antibiotik, dia untuk merawat kulit-kulit kita ni. Orang India dia suka pakai kunyit kan, bagi kulit dia tegang elok kan, tak makan tua. Dia awet muda. Orang tua tu buat ulam, makan nasi dia dah kunyit. Jadi alkohol ni kita kena bekam dia tuan tu. Kita bekam dan kita akan dapat manfaat banyak alkohol ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berbekam 3 tempat ni tadi. Mudah-mudahan kita kena ingat 3 tempat ni tadi dia duduk di atas saraf tunjang. Tu sebab dia panggil tiang kesihatan kita ni, sebab tiang kesihatan kita ni duduk atas saraf tunjang. Daripada starting molar sulbi tadi dia duduk ujung ekor saraf tunjang. Kemudian dia duduk di pusat kan, buat tenun. Dan yang ketiga dia duduk bawah tengkuk kita ni, belakang tengkuk ni, bawah guh kita ni. Itu tempat yang ketiga. Dia pun duduk tempat ni. Jadi saraf tunjang ni tempat ya, menerima maklumat seluruh apa aktiviti kita buat lah, pergerakan kita ni. Itulah tempat disalurkan maklumat ke otak kita. Jadi kita kena jagalah. Kalau kita tak jaga ni saraf tunjang ni, kalau saraf tunjang ni rosak, kita mungkin kita jadi collapse sistem dalam badan kita kan. Kita jadi, orang kata cepat nyanyuk dan sebagainya lah kan. Macam-macam lagi. Kalau saraf dia yang paling banyak orang berlaku adalah orang lumpuh lah, sebabkan saraf tunjang dia ni ada masalah, no? Jadi kita berbekam tuan-tuan tentang alkohol tadi untuk pastikan kita dapat menjaga perjalanan Muhammad satu lah. Tapi kita nak jaga pastikan saraf tunjang kita ni tak ada darah kotor yang boleh menyebabkan dia jadi masalah nanti. Kita berbekam tu. Jadi ramai hari ni kita tengok orang slip disc. Ini pun tempat untuk kita rawat orang yang ada berkaitan dengan slip disc. Ini ramai orang slip disc, orang lumpuh. Itulah tempat dia. Jadi selain daripada kulit, dia juga dapat merawat orang yang slip disc, orang yang ada masalah tulang belakang, orang yang lumpuh, kan? Orang yang stroke, kan? Orang selain daripada orang darah tinggi, kimanih, jantung. Ini pernafasan dia ada masalah, orang penat. Ini poin yang banyak masih ada. Apabila kita buat bekam marifat ni, kita buat hijamah marifat dalam tu. InsyaAllah dengan darah keluar, darah kotor tu, tadi tempat tu kalau darah kita dah buang bekam tu, iblis jin depan dia tak boleh duduk lah. Sebab tu tempat yang dia suka duduk. Tempat perjalanan Muhammad ni tempat yang jin-jin, iblis-iblis ni suka duduk. Penyakit suka duduk tu. Sebab dia tahu ni lah kekuatan utama tubuh badan manusia. Kita kena ingat tubuh badan kita ni merupakan amanah Allah kepada kita. Itu di akhirat kita akan Allah tanya nanti. Tubuh badan kita ni Allah akan tanya. Dia ada amanah kita kepada kita ni, tubuh badan. Kalau kita tak jaga, kita tak tahu ilmu tentang kesihatan atau tubuh badan, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi fardu ain tuan-tuan. Ilmu ni saya sebut ilmu ada dua. Rasulullah sebut ilmu ni ada dua. Ilmu tentang agama, ilmu tentang kesihatan ataupun ilmu tentang badan. Jadi dua-dua ilmu ni kita kena tuntut. Yang fardu ain tadi pun kita kena asasnya kita kena belajar ilmu. Begitu juga ilmu kita. Asasnya kita kena belajar ilmu tentang kesihatan. Kalau kita tak belajar, nanti kita di akhirat Allah akan tanya. Macam mana nak jaga mata, macam mana. Yang asas lah. Asas dalam tubuh badan kita kena tahu lah. Tapi tak tahu pun nanti di akhirat Allah akan tanya. Sebab tubuh badan ni amanah Allah kepada kita.
yang kita jadi alat untuk tongan kita untuk kita bawa kepada Allah nanti. Ni tubuh badan ni. Kalau tubuh badan pun dah ada masalah, macam mana kita nak tunggang dia? Jadi bila tubuh badan ada masalah, rohani dan jasmani, timbullah penyakit macam-macam. Ramai ni orang susah hati, penyakit-penyakit lahiriah ni kan. Kanser lah, darah tinggi lah, kecil manis lah, gout lah, semua orang bimbang. Tapi ada lagi satu penyakit yang sepatutnya lagi kita bimbang, sebab penyakit ni lagi bahaya lagi daripada penyakit yang saya sebut tadi. Penyakit berkaitan dengan hasad dengki, penyakit hati ni. Rohani kita ni sakit. Lagi parah. Hari ni Malaysia diserang penyakit ni lagi teruk. Satu dunia diserang penyakit ni. Kita tengok di Malaysia negeri pun kita tengoklah. Kalau kita tengok dalam internet YouTube ke ni ke, hari-hari saja orang seronok saja nak buat benda-benda maksiat ni. Hang kata aku, kata hang tak apa. Itu semua penyakit berkaitan dengan hati lah. Kita dah tak ada keredaan dengan Allah. Macam mana kita nak jumpa Allah nanti? Nanti bila kita Allah, nikmat Allah ambil tu, mereka tak sedar yang mereka kan? Yang kita boleh cakap tu nikmat Allah. Kalau Allah ambil balik, pinjam tu. Cakap, pandai bercakap tu, kita pinjam daripada Allah. Kalau Allah ambil balik, stop. Ambil balik cakap, kita tak boleh cakap. Macam mana? Semua apa yang ada pada kita ni bukan kita punya, semua kita pinjam dengan Allah. Allah pinjam kat kita. Ni kita salah guna pinjaman Allah pada kita. Allah bagi mata, kita salah guna. Allah pinjam saja, nanti Allah ambil balik nanti. Yang paling dahsyat sekali nyawa lah. Allah masukkan dalam tubuh badan kita. Kalau Allah ambil nyawa kita, habislah. Apa pun tak guna lagi dah. Jadi langkah pertama, apabila nyawa Allah ambil, kita nak bertemu dengan munkar dan nakir lah dalam kubur. Cubalah kita bayangkan nak berdepan dengan munkar dan nakir, dengan kita bawa bersama kita ni dosa kita. Saya boleh ingat lagi lah sahabat saya, Tuan Guru Haji Saleh, dia mengajak kita makrifat ni. Dia selalu sebut jangan bawa dosa dalam kubur. Saya pun fikir betul-betul lah. Kalau kita bawa dosa dalam kubur ni, masalah besar kita dengan muka nakir nanti. Dosa tu akan menyebabkan kita diazab dalam kubur. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi dihisab nanti. Bertemu dengan Allah nanti, kita akan disoal, dihisab, ya, ditanya, dikeluar buku catatan kita semua ni nanti di akhirat nanti. Di padang mahsyar pun kau azab bagi orang yang tak beriman dengan Allah kan. Di padang mahsyar nak jalan, nak pergi hisab timbangan tu, insya-Allah satu azab lagi. Patutnya kita kena fikir lah, kena renung benda-benda ni habis-habis lah. Sebelum Allah ambil nyawa kita ni, tumpang ada nyawa ni, kita kena ingat Allah banyak. Berhentilah ada buat benda-benda yang bukan-bukan yang boleh menyebabkan kita nanti dicampak dalam api neraka. Tak simpang lah. Mari kita sama. Jadi khasiat daripada bekam hijama ni banyak tuan-tuan. Pertama sekali yang saya sebut adalah untuk mengeluar darah zulumat yang ada dalam badan kita ni, agar mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Itu yang pertama sekali. Agar kita mudah beribadah kepada Allah. Hari ni kita, masalah kita nak ibadah dengan Allah ni, kita rasa berat, susah. Nak baca Quran rasa berat, nak sembahyang rasa liat, nak zikir Allah tak ada semangat kan. Semua ni berpunca daripada darah zulumat tadi. Anak-anak degil, nakai, semua tu berpunca darah zulumat yang ada pada diri mereka lah kan. Dan darah tu ada menyebabkan mereka akan buat benda-benda yang bukan-bukan. Dan cara penyelesaiannya adalah dengan kita berbekam makrifat tadi. Hijamah makrifat tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita buat hijamah makrifat tadi, dengan keluarnya darah-darah zulumat yang ada pada badan orang tu, orang yang kita bekam tadi, insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi orang yang mudah dapat keredaan Allah. Dia mudah untuk dia beribadah pada Allah, mudah untuk zikir, mudah untuk baca Quran, mudah untuk semayang, mudah untuk buat baik. Bila dia nak buat jahat pun dia tak terasa. Sebab apa? Tak ada benda yang menyokong dia untuk buat. Kita hari ni yang boleh buat tu sebab ada benda yang menyokong kita.
Yang dia suruh kita buat, nafsu kita, iblis, syaitan, jin yang ada pada kita ni. Mereka ni yang dia suruh kita buat. Untuk hasut kita suruh buat. Kan? Sebab apa? Mereka ada rumah dalam badan kita. Darah kotor tadi tempat rumah mereka, istana mereka. Tapi kalau kita dah keluar darah kotor ni, tempat baduk tak ada, dia kuranglah sikit tukang-tukang penghasut dalam badan kita. Hari ni orang tak segan-segan silu lah. Hari ni kita tengok dalam media masa lah, media masa hari ni, orang dah tak ada hilang malu dia dengan Allah. Kan? Seronok buat benda yang bukan, benda yang tegah oleh Allah. Apa tak baca yang kita ni akan menghadap Allah satu masa nanti. Tak lama pun. Kan? Kita tengok Syekh Ali Jabir, ulama Indonesia, orang baik, orang soleh. Kan Allah ambil. Kan? Tak apalah dia tu Allah bagi kat dia buat benda baik. Kalau Allah bagi kita buat benda yang tak baik, Allah, macam mana kita nak jawab di depan muka dan nakir nanti. Jadi kita kena ingat-ingatlah. Hidup di dunia ni hanya sementara saja. Allah nak bagi kita kumpul amal ibadah kita untuk kita berjumpa dengan Allah nanti. Mudah-mudahan bila kita jumpa dengan Allah ni dapat keredaan Allah. Itu yang penting. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama buat bekam hijamah ni ataupun hijamah makrifat ni untuk memastikan kita dapat beribadah. Kita rasa teringin nak buat ibadah pada Allah, teringin nak baca Quran, teringin nak zikir, teringin nak solat, teringin nak puasa dan benda-benda yang mendatangkan kebaikan, benda yang mendatangkan keredaan Allah. Punca dia yang tu, darah tadi. Sebab tadi darah ni tadilah punca yang menyebabkan kita jadi macam dapat penyakit penyakit dunia yang ada hari ni pun, penyakit kanser lah apa semua punca daripada darah kita tadi. Jadi dengan kita keluar darah kotor ni, insya-Allah dan kita di antara orang yang mendapat rahmat Allah, mendapat keberkatan, yang mendapat keredaan Allah nanti di akhirat. Itu penting. Bekam yang khasiat dia sangat besar, tuan-tuan. Jadi kalau nak buat bekam ni, hari yang bagus dalam kalender Islam pada tanggal 17, 19 dan 21. Kalau dah hari itu jatuh pula pada hari Selasa atau hari Isnin, itu hari yang paling baguslah kita berbekam. Jadi kalau nak bekam tu, bekam dah hari itu. Tapi hari lain pun boleh jugalah. Kalau hari lain kita tak nak masa, tak dan, kita boleh buat hari lain. Tapi cubalah kita berbekam hijamah makrifat ni paling tidak 3 bulan sekali, tuan-tuan. Sebab sil darah kita mati setiap 3 bulan. Tapi kalau kita berkemampuan, kita ada kemampuan, kita buatlah sebulan sekali ke ataupun 2 bulan sekali. Dan saya insya-Allah setiap bulan saya pastikan saya buat. Kadang-kadang 2 kali saya buat. Kalau saya rasa tak selesa badan saya buat 2 kali. Tapi insya-Allah saya akan cuba buat setiap bulan lah. Lama dah saya dalam bulan ni. Jadi itu sebabnya saya buka pengajian hijamah makrifat ni. Saya nak ajak ni, nak bagi semua orang boleh bertahu. Paling tidak dia tahu bagaimana nak urus badan dia lah. Paling tidak satu keluarga ada seorang yang reti tentang bekam ni atau hijamah ni, dia boleh dapat buat diri dia dan keluarga dia. Kan? Jadi tak gaduhlah kita nak kalau nak pergi ke orang. Jadi kita boleh buat macam itu. Sebabnya saya nak bagi ilmu ni, ilmu yang sangat manfaat ni. Ilmu yang manfaat ni. Kita sama-sama belajar, memang kita sama-sama buat. Dia tak gaduh kita hari ni. Kita benda simple belajar hijamah ni mudah sangat. Belajar iris minggu lepas saya dah tunjuklah cara irisan dia. Iris belajar mula-mula praktis dulu iris buah tomato. Kita iris tengok. Lepas kita dah iris cekak iris buah tomato, kita iris atas tangan kita. Ambil tangan orang. Mula-mula kita starting mesti di diri kita lah. Sama ada di tangan ataupun di kaki. Tapi kalau kita iris tu, kita akan dapat tahulah kalau kita dalam sakit. Ingat, hijamah ni dia hanya iris atas kulit dia. Darah kotor tu duduk di bawah kulit. Dia bukan masuk sampai ke dalam isi dia atas kulit dia. Tak iris dia. Untuk bagi dia ada laluan dia. Irisan tu ya. Itu dipanggil irisan mata pisau bekam. Kita iris. Kita iris lah di anggota badan kita dulu. Sama ada di kaki ke, di tangan ke, di mana pun iris. Jadi kita boleh praktis, kita tahu. Kalau kita iris dalam, sakit. Sakit tu mana dalam lah tuan. Kalau tak dalam, dia tak sakit. Dia berasa macam semut ketit. Iris tu agaklah irisan tu bagilah panjang sikit. Bagi nampak macam perkataan alif. Nanti saya ceritalah rahsia-rahsia apa kena iris
irisan tu apa makna dia nanti saya akan cerita nantilah. Bacaan pun saya tak ajar lagi, tapi buat pekan ni tuan-tuan bismillah pun alhamdulillah lah, pun dah besar dah. Nanti kita akan belajar nanti bacaan-bacaannya. Yang penting kita belajar irih dulu. Irih. Selepas kita dah yakin dah kita irih tu kita dah dapat dah. Irih tu walaupun saya tak nak tengok tuan-tuan ramai yang belajar ni bukan duduk dekat dengan saya. Kalau dekat dengan saya senanglah mai tunjuk ustaz. Syekh ni macam mana saya irih ni betul tak betul. Tapi tuan-tuan pun boleh juga, kalau tuan-tuan irih, tuan-tuan boleh ambil video, boleh hantar ke saya. Mungkin saya boleh komen betul tak irisan tuan-tuan tu. Pun boleh, banyak kaedah hari ni, banyak cara nak belajar ni banyak. Ataupun kalau tuan-tuan ada masa boleh ikut pengajian. Sekarang ni saya buat pengajian, dulu saya mengajar banyak, tapi bila berlaku COVID ni saya ada banyak tempat-tempat saya mengajar ni saya tak pi. Cuma ada satu lagi saya masih lagi duk terus pi, itu di Kulim nantilah. Itu setiap sebulan sekali saya buat lah, setiap hari Sabtu minggu pertama. Itu ramai daripada belajar tu. Tapi tuan-tuan boleh tunjuk saya lah, tuan-tuan ambil video irih tuan-tuan irih tu, tuan-tuan boleh hantar kat saya, nanti saya tengok betul tak betul irisan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan boleh tanya kepada saya, insyaAllah cubalah. Jadi saya belajar kata ni, saya akan di samping belajar bekam, saya akan bagilah kaedah-kaedah perubatan-perubatan lain lah, herba apa yang kita boleh guna untuk dalam penyakit-penyakit yang kita ada belajar ni. Jadi saya pun nak bagi ilmu ni kan. Saya pun manalah tahu, kita tak tahu, kita punya hayat kita tak tahu. Macam Syekh Ali Jabir lah, muda lagi 44 tahun, tapi Allah sayang dia, Allah ambil dia kan. Tak tahu, dia pun tengah sihat elok cakap, tengah duk bagi kuliah agama, kita tak tahu. Macam saya ni tak kata dah lanjut dah umur dah masuk angka 60 mendaki dengan tak berapa tahun lagi ya. Kalau Allah ikut hadis Rasulullah umat dia, umur dia macam dia lah, 63, 64. Okay lah. Kalau Allah panjang alhamdulillah. Penting kita sihat, kita dapat ibadah kepada Allah. Walau macam mana pun saya sempat jugalah tulis kitab-kitab tentang perubatan ini. Antara satu kitab yang saya tulis adalah kitab tentang bekam. Tuan-tuan tengok ni tentang bekam. Saya tulis dalam ni ada lebih kurang ada berapa puluh kaedah rawatan penyakit-penyakit. Ya, banyak lagi dalam saya punya cacitan, pengalaman saya dalam saya buat rawatan orang tu, saya catat lah. Itu untuk diguna pada masa depan ni, kalau anak saya ni dia boleh rujuk balik pada kaedah-kaedah rawatan tu. Tapi dalam kitab ni saya tulis lah beberapa penyakit-penyakit penting macam jantung, kanser dan sebagainya. Ni saya tulis dalam kitab ni. Jadi kalau kita ni cara nak rawat penyakit menggunakan bekam dan herba, sempatlah insya-Allah. Jadi kita belajar, mari kita belajar sama-sama. Belanja ni bukan nak kena belanja banyak, tuan-tuan duduk depan live TV ni, tuan-tuan boleh dapat ilmu dah. Tak ada di mana tuan-tuan duduk pun, tuan-tuan boleh belajar terus. Kalau ada masalah, tuan-tuan boleh share dengan saya lah. InsyaAllah saya takat mana saya boleh tolong, saya tolong. Takat mana saya boleh bantu, saya bantu. Yang penting kita amal sungguh-sungguh. Jadi bekam ni sangat sahabat lah. Kalau kita tak belajar, bagi saya kita rugi lah. Kalau dalam rumah kita ni tak ada seorang boleh, kita rugi. Jadi kita kena pastikan paling tidak dalam keluarga kita ada seorang. Bukan untuk apa? Untuk diri kita. Kita buat diri kita, buat anak bini kita, isteri kita. Ini mudah. Macam saya, anak-anak saya semua dia reti. Semua saya ajar. Mereka semua boleh bekam. Ini nak bekam makrifat ni satu ilmu yang ini saya rasa jarang orang tak berapa ramai yang reti tentang bekam makrifat. Jemaah makrifat ni tak ada orang ramai. Jadi orang nak buat bekam biasa saja. Bila bekam biasa ni darah yang keluar tu darah biasa saja. Tapi bekam makrifat ni insya-Allah, kalau orang tu saya sebut macam itu, saya kata kalau orang yang berbekam makrifat ni, kalau dalam orang yang kena bekam tu dia ada, orang kata ada iman, hubungan dia dengan Allah bagus, darah yang keluar dia kan kita nampak kalimah-kalimah Allah. Darah dia dibentuk kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah Muhammad dan kalimah-kalimah lain lah. Hebatnya kalimah la ilaha illallah. Ada satu orang tu saya bekam dia, jamaah makrifat ke dia, semua tempat keluar kalimah. Masya-Allah, orang ni zikir hebatnya. Dia memang hubungan dia dengan Allah, masya-Allah hebat. Jadi kita minta alhamdulillah kita termasuk dalam orang yang dapat keredaan Allah.
Jadi insya-Allah. Jadi saya rasa agak berapa minit dah tak tahu. Dah 40 minit lebih dah. Saya pun tekat-tekat tu ya. Saya pun target mengajar ni dalam setengah jam 40 minit ya. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada minggu depan. Jadi COVID ni kita jangan risaulah kan. COVID ni insya-Allah bagi saya ni rahmat Allah yang sangat besar untuk kita lah. Orang Islam ni, kalau orang bukan Islam mungkin dia rasa tu macam bala Allah, tapi bagi kita ni kita jangan kata bala Allah. Ini rahmat Allah kepada kita ya. Rahmat Allah. Pembersihan Allah bagi pembersihan untuk melahirkan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa di sisi Allah. Ini rahmat Allah. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama bekam dengan tip-tip yang saya bagi tadi. Kita kunyah cengkeh pagi sekali. InsyaAllah kalau kita rajin kunyah cengkeh ni pagi dan malam, kita terhindar daripada wabak-wabak penyakit ni. Khasiat dia sangat hebat. Begitu juga kita minum air rebusan halia bara, atau mungkin tak halia bara, pakai halia biasa lah. Tapi kalau tuan-tuan ada halia bara, pakai halia bara campur dengan daun pandan, kunyit hidup, kita rebus dia, kita minum. 3 cawan jadi 2 cawan. Kita minum pagi dan minum malam. Masukkan madu. InsyaAllah kalau kita amal ni, insyaAllah antibody dalam badan kita jadi kuat. InsyaAllah penyakit-penyakit yang ada ni, insyaAllah tuan-tuan jangan risaulah. InsyaAllah ada banyak lagi, saya pun dah cakap banyak lagi macam mana kita nak hindari penyakit-penyakit yang ada hari ni. Macam mana ada, insyaAllah ada banyak lah tuan-tuan. Kita kadang-kadang terlepas pandang saja, benda tu depan mata kita saja. Allah dah bagi dan Rasulullah dah bagi kita dah, kita terlepas pandang. Contoh macam ayat telaga yang ada dekat Madinah tu, kat Mekah tu. Ayat telaga yang bekas tangan-tangan Rasulullah, berkaitan dengan Rasulullah lah. Ada telaga yang Rasulullah korek dengan tangan dia, ada telaga yang Rasulullah ludah, ada telaga yang Rasulullah ambil wuduk dia. Ada banyak lagi telaga di muka yang masih berfungsi. Ayat tu sangat berkat. Sangat berkat. Kita saja yang tak mau ambil kesempatan tadi. Kita duk pergi buat umrah pun kita tak teringin nak pergi ziarah ayat telaga-telaga ni. Jadi saya itu berpeluang lah balik ayat telaga ni, dan saya guna untuk merawat orang lah. Ada orang ni, alhamdulillah, orang yang makan ayat ni Masya Allah luar biasa. Ayat penawar daripada telaga Rasulullah tadi. Jadi ada banyak lagi nanti insyaAllah minggu depan saya nak cerita tip-tip lagi bagaimana kita nak jaga kesihatan kita ni, nak hindari daripada penyakit-penyakit yang ada ni. Kita jangan risaulah, penyakit yang ada ni tak ada apa pun tuan-tuan, insyaAllah. Kalau kita jaga, kenal Tuhan dia Allah ni, insyaAllah dia pun makhluk Allah. Jadi minta maaf banyak-banyak lah kalau andai kata semasa saya bagi kuliah ni kuliah jarang kita nak dapat kuliah tentang ilmu kesihatan Islam ni, jarang. Orang tak, masjid-masjid pun tak buat. Saya rasa masjid-masjid pun tak buat kuliah-kuliah tentang kesihatan ni, tak ada orang banyak kan. Jadi sikit sangatlah orang ajak, kalau ada pun dia pakai duk simpan dalam rumah banyak kan. Dia tak keluar mengajak bagi ke orang. Tapi saya tak mau, saya bagilah ilmu ni hanya amanah Allah kepada saya untuk saya sampai kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan ambil lah peluang belajar. Jadi sekali lagi lah, ampun maaf, saya minta maaf banyak lah, kasar bahasa, tersinggung perasaan saya, tak ada hati saya untuk nak kata apa, nak kecil hati orang, tak ada. Jadi saya minta maaf banyak. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan pribadi saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.